Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk peranan Ahmad Urabi Pasha dalam gerakan menentang kuasa barat di Mesir. Pengenalan. Ahmad Urabi Pasha dilahirkan pada tahun 1841 di perkampungan Zagazig, berhampiran bandar Kaherah, Mesir. Beliau merupakan anak salah seorang pemimpin golongan petani yang kaya, menyebabkan beliau mendapat pendidikan yang baik di kampung dan melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar. Setelah tamat pengajian, beliau memasuki bidang ketenteraan. Selain itu, penentangan terhadap pemerintahan Mesir yang dikuasai oleh kuasa asing telah dimulakan oleh golongan tentera pimpinan Kolonel Ahmad Urabi Pasha. Gerakan Ahmad Urabi Pasha dipengaruhi fahaman Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Universiti Al-Azhar. Oleh itu, gerakan ini menjadi tonggak kepada kesedaran dan kebangkitan nasionalisme rakyat Mesir. Pertama, memimpin gerakan pemberontakan di kalangan tentera tempatan Mesir. Pemberontakan terhadap pentadbiran British di Mesir telah dimulakan oleh golongan tentera pimpinan Kolonel Ahmad Urabi Pasha. Pemberontakan ini dipimpin oleh para pemimpin berketurunan Mesir dan mereka berjuang mempertahankan kepentingan Mesir di bawah pengaruh tempatan. Selain itu, golongan Turki Sekersia dan mereka yang rapat dengan pihak istana memiliki taraf istimewa dalam bidang pentadbiran dan ketenteraan sejak zaman penguasaan Turki Ottoman ke atas Mesir. Dominasi golongan ini menimbulkan ketegangan dengan golongan tentera Filahin yang mendapati diri mereka tidak diberi peluang yang sama dalam urusan kenaikan pangkat. Oleh itu, apabila ada usaha menghadkan saiz tentera Mesir, ramai tentera Filahin diberhentikan manakala pegawai tinggi Turki Sekersia dikekalkan jawatan. Kekalahan dalam pertempuran di Ethiopia pada tahun 1870-an menimbulkan kegelisahan dan tidak puas hati tentera Mesir. Kegagalan ini melemahkan jiwa dan menimbulkan perasaan marah terhadap pemerintah Mesir berikutan wujudnya kepincangan dalam kerajaan. Oleh itu, situasi ini menyebabkan para anggota tentera Mesir yang majoritinya golongan Filahin telah bergabung dengan 3 kolonel iaitu Ahmad Urabi, Ali Fahmi dan Sami Al-Barudi. Kedua, memimpin gerakan penentangan awam. Sebelum meletusnya pemberontakan Urabi 1881 hingga 1882, di Mesir telah muncul 2 golongan penentang terhadap penguasaan asing. Pertama, golongan awam iaitu golongan bangsawan, pasha, ulama dan tuan tanah. Golongan kedua iaitu kumpulan pegawai tentera Mesir dan kedua kumpulan ini berketurunan Filahin. Seterusnya, golongan tuan tanah Filahin menerima tekanan dari peminjam wang berketurunan Lebanon Kristian kerana kadar faedah pinjaman riba yang tinggi mengakibatkan golongan ini gagal membayar hutang dan tanah mereka dirampas tanpa tolak ansur. Selain itu, golongan ini turut menanggung beban cukai tinggi dalam bidang pertanian oleh pihak pemerintah bagi memuaskan kehendak pemodal asing yang menagih hutang kerajaan sebanyak 100 juta. Oleh itu, Ahmad Urabi Pasha berjanji mengurangkan bebanan cukai yang golongan Filahin tanggung dan menghukum peminjam wang. Keadaan yang serba menindas menyebabkan golongan awam Filahin menyokong pemberontakan Ahmad Urabi Pasha. Ketiga, menubuhkan parti kebangsaan. Kolonel Ahmad Urabi Pasha dengan galakkan Kedi Ismail telah menubuhkan Al-Hibs iaitu Parti Kebangsaan. Antara perjuangan parti tersebut iaitu menghapuskan pengaruh asing dalam pentadbiran Mesir. Kedua, menjamin agar hutang piutang asing dibayar dengan syarat harta rakyat Mesir tidak dirampas. Ketiga,
menyeru agar kuasa Cardiff dipulihkan kembali. Seterusnya, segala pendapatan daripada perkhidmatan kereta api Mesir dipulangkan kepada kerajaan Mesir. Namun, segala usaha ini gagal apabila pihak British dan Perancis telah mengenakan tekanan balas hingga menyebabkan Khalifah Turki Uthmaniyah bersetuju melucutkan jawatan Khedive Ismail dan menggantikan anaknya Khedive Taufik pada tahun 1879. Di sebalik kegagalan ini, golongan yang tertindas serta petani yang dikenakan cukai membebankan mula menyokong langkah pihak tentera tempatan pimpinan Ahmad Urabi Pasha untuk menghalang campur tangan asing dan menentang pemerintahan autokratik Khedive Taufik di Mesir. Seterusnya, memperjuangkan isu moral. Pakatan sulit tentera pimpinan Ahmad Urabi Pasha juga bertujuan mengatasi keruntuhan akhlak dalam masyarakat Mesir, diskriminasi sosial dan kemelesetan ekonomi akibat kebincangan dalam pemerintahan Mesir. Seterusnya, penjajah British telah mendedahkan rakyat Mesir kepada budaya dan cara hidup barat seperti pusat hiburan, arak, pelacuran dan sebagainya. Oleh itu, situasi ini membawa kesan negatif apabila sebahagian rakyat Mesir mula meninggalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Yang terakhir, menyebarkan fahaman Islam melalui gerakan ketenteraan. Ahmad Urabi Pasha berusaha melaksanakan islah dan pembaharuan dalam bidang pentadbiran ketenteraan, terutama memperjuangkan keadilan dan hak untuk tentera tempatan Mesir. Beliau berjuang menentang kepimpinan Turki Sekesya yang membolot jawatan-jawatan tinggi dalam tentera Mesir. Selain itu, golongan Turki Sekesya mempunyai hubungan rapat dengan pihak istana memiliki taraf istimewa dalam bidang pentadbiran dan ketenteraan. Kekalahan tentera Mesir dalam pertempuran di Ethiopia pada tahun 1870-an menimbulkan rasa tidak puas hati tentera tempatan terhadap kelemahan pentadbiran ketenteraan Mesir. Oleh itu, situasi ini menyebabkan para anggota tentera tempatan Mesir yang majoritinya golongan Felahin menyokong usaha Islah Ahmad Urabi dalam bidang pentadbiran ketenteraan. Kesimpulan, Ahmad Urabi Pasha telah menyerah diri dan mengakui kekalahannya kepada pihak British pada 14 Disember 1882. Walaupun Ahmad Urabi Pasha ditangkap oleh British, namun cita-citanya terus diperjuangkan oleh tokoh nasionalisme Mesir seterusnya.